Ha? Dalam ni orang tanya cakap ada, tapi sebenarnya kosong saja kosongkan. Kan kalau tak dia orang jemput. Tu cakap bawah kata ada hal. Tu datang dari rumah lah ni. Hmm? Ha? Nazi'at. Nazi'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbincangan kita surah An-Nazi'at pada ayat yang ke-15. Sebelum itu soalan nak tanyalah. Tak pergi malam ni 10 Syaban kau lah. Baik. Saya ingat saya petang tadi pun ada dalam 3-4 panggilan orang call tanya macam mana ni ustaz, nak pergi ke tak nak pergi. Orang yang bertanya-tanya ataupun masih dalam keadaan ragu-ragu di antara nak buat sebagaimana ramai orang yang buat ataupun nak tinggalkan sebagaimana apa yang dipahami. Cuma soalan saya pada orang yang bertanya, yang mana yang lebih meyakinkan saja kadang-kadang kita nak test. Saya tak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita-kita yang ada dekat sini, kalau soalan itu ditanya di antara pergi dalam keadaan orang ramai yang buat dengan tak pergi, dengan apa yang kita faham, yang mana lebih kuat? Kebenaran itu sepatutnya berada pada tempat yang lebih kuat lagi. Hujah itu lebih kuat daripada apa yang kita lihat. Apa yang dilihat kadang-kala tidak semestinya benar dan betul ataupun tepat. Tetapi apa yang dipahami, dan sudah pasti yang dipahami itu bila datang daripada dalil-dalil yang jelas, maka di sana tidak perlu lagi kepada apa-apa penjelasan pun. Kerana apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itulah yang paling patut kita pegang. Walau bagaimanapun kita tak nafikan pada bulan Syaban itu ada beberapa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak nafikan dalam bab tu. Cumanya sedikit, terutama bagi kita yang ada di taklim ini, supaya kita lebih faham dan lebih jelas.
supaya kita tidak jadi sebagaimana orang, maaf cakap, bukan tujuan kita nak melabel, tetapi itu realiti apa yang berlaku di dalam masyarakat kita, iaitu orang-orang yang digelar sebagai Sya'baniyun, Rajabiyun dan Ramadhaniyun. Siapa dia Sya'baniyun, Rajabiyun, Sya'baniyun dan Ramadhaniyun? Iaitu orang-orang yang hanya beribadat ketika waktu yang tertentu dan mereka meninggalkan ibadat pada waktu-waktu yang lain. Maknanya ibadat bermusim. Di sana ada satu kata-kata daripada Al-Imam Hasan Al-Basri supaya jadi renungan kepada kita. Imam Hasan Al-Basri pernah menyebut berkaitan tentang orang-orang yang menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Bukan pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban, tapi kita nak fokuskan pada bulan Ramadan. Bagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, kata beliau, bi'sal qaum allazina la ya'buduna Allah haqqa illa fi Ramadan. Seteruk-teruk orang yang hanya beribadat kepada Allah dengan sebenar-benar ibadat tetapi hanya pada bulan Ramadan. Bi'sal qaum allazina la yatluna kitaballaha haqqa illa fi Ramadan. Seteruk-teruk orang yang hanya membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan tetapi hanya pada bulan Ramadan. Bi'sal qaum allazina la yatasaddaquna Allah haqqa illa fi Ramadan. Seteruk-teruk orang yang hanya kenal kepada orang miskin ataupun bersedekah tetapi hanya pada bulan Ramadan. Ramai di antara kita yang berlaku keadaan sedemikian. Dia hanya buat ibadat pada bulan tersebut, konon-kononnya bulan tu saja yang Allah ada, bulan lain Allah tidak ada. Kata Imam Hasan Al-Basri, sukalah aku nak bawa mereka-mereka ini yang disebut sebagai Ramadhaniyun untuk menyingkap kembali saat ketika mana kewafatan Nabi SAW. Ketika kewafatan Nabi SAW, saat tersebut para sahabat, di antaranya Umar Al-Khattab, seakan-akan tidak menerima kenyataan, tak mampu nak terima kenyataan yang Nabi telah pun wafat. Sehinggalah bila dia terdengar ucapan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika Abu Bakar membacakan petikan daripada ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rasul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang diutuskan sebelum ini. Rasul-rasul sebelum ini mati, maka begitu juga dengan Muhammad juga akan mati. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq pada kalamnya yang masyhur, iaitu ya Umar ataupun ayyuhan nas, wahai manusia, in kunta ta'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. In kunta ta'budullaha azza wa jalla fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, kalaulah sekiranya kamu menjadi hamba kepada Muhammad, Muhammad telah pun pergi meninggalkan kita. Tetapi kalau kamu menjadi hamba kepada Allah, fa innallah, sesungguhnya Allah hayyul la yamut, kekal hidup selama-lamanya. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku nak bawakan kata-kata ini untuk dikatakan kepada kumpulan Ramadhaniyun. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ayyuhan nas, wahai manusia, in kunta ta'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. In kunta ta'budullaha azza wa jalla fa innallaha hayyul la yamut. Wahai manusia, kalau sekiranya kamu menyembah Ramadan, kamu menghambakan diri kamu sebab Ramadan, semata-mata kerana Ramadan akan berlalu pergi. Tetapi kalau sekiranya kamu memperhambakan diri kamu kepada Allah, maka katanya Allah yang sama berada pada bulan Syawal, Allah yang sama pada bulan Rejab, Allah yang sama pada bulan Sya'ban, dan Allah yang sama pada bulan-bulan yang lain. Maka kita ambil kata-kata Nabi ini sebagai salah satu pencetus kepada kita untuk beramal, walaupun mungkin kita amal tak banyak. Ahabbul a'malu ilayya, bila ditanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang kau paling suka? Allah suka dan engkau suka. Jawab Nabi SAW, Nabi tak kata beribadatlah pada malam nisfu Sya'ban sahaja, ataupun beribadatlah hanya pada bulan Ramadan sahaja, tapi Nabi menjawab satu jawapan yang pendek tetapi meliputi keseluruhannya, iaitu ahabbul a'malu ilayya, amalan yang aku paling suka adawamuhu wa inqil, iaitu amalan yang aku lakukan secara istiqamah, secara konsisten, walaupun dengan jumlah yang amat sedikit tetapi istiqamah. Dan ini yang digambarkan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, iaitu allazina qalu rabbunallah,
mereka-mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atas akidah yang mereka pegang. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, mereka-mereka yang beristiqamah, berpegang di atas jalan hidayah ini, sesungguhnya akan turun malaikat berjujuran ke atas mereka dan berkata, jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang, sesungguhnya janji Allah syurga kepada kamu. Siapa? Iaitu orang yang beristiqamah. Apa makna istiqamah? Dia melakukan sesuatu benda yang diyakini dengan nasnya, dengan dalilnya yang dia yakin, kemudian dia istiqamah walaupun dengan jumlah yang sedikit. Sebab itu saya tak pasti saya cerita kat sini kelas fiqh itu ke kelas mana, kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan Hanzalah. Bila dia bertanya kepada Hanzalah, kaifa asbahta ya Hanzalah? Kata Hanzalah, asbahtu munafiqan. Wahai Abu Bakar, hari ini aku telah jadi orang yang munafik. Abu Bakar bertanya, kenapa engkau cakap engkau munafik? Dia kata, yalah kat depan Nabi kita jadi baik, tapi kat belakang Nabi kita dah jadi tak baik. Kat depan Nabi seakan-akan syurga kat depan mata kita, neraka kat depan mata kita. Bila kita balik ke rumah, kita jumpa dengan anak isteri, jumpa berhadapan dengan harta benda dan keseronokan dunia, kita lupa semua benda yang Nabi sebut. Dia dah rasa dia munafik waktu tersebut. Sehingga bila mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Wahai Hanzalah, sekiranya engkau istiqamah dengan apa yang engkau ambil daripada aku, sentiasa engkau mengingati apa yang aku pesan dan apa yang Allah pesan, sesungguhnya malaikat akan bersalam dengan engkau sehinggalah engkau berada di atas tempat pembaringan. Tetapi wahai Hanzalah, bagi engkau perkara itu, bagi engkau perkara ini. Seolah-olah Nabi kata, aku faham kita manusia kadang-kala kita sibuk dengan urusan masing-masing. Fa'ti kulli haqqin haqqahu, tunaikan pada setiap tempat itu ada hak-haknya yang tertentu, dalam keadaan tanpa menafikan pada kewajipan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah. So dalam bab berkaitan tentang Sya'ban ini, di sana kalau orang yang faham, dia takkan tunggu malam nisfu Sya'ban. Dia takkan tunggu bulan Sya'ban dan dia buat secara konsisten pada waktu yang sama. Kita kena faham sebenarnya buku catatan amalan itu tidaklah hanya diangkat pada bulan Sya'ban semata-mata. Siapa yang kalau dia dengar hadis ini, dia takkan hanya tunggu malam awal Muharram, dia takkan tunggu malam nisfu Sya'ban, dia tak tunggu malam Jumaat, bahkan dia tahu tiap-tiap malam, bahkan tiap-tiap hari, bahkan sehari 2 kali, iaitu hadis yang sahih, ya ta'aqabun malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, saling silih berganti malaikat yang kerja shift malam, shift petang dan juga shift pagi. Apa malaikat ni buat? Malaikat ni duk angkat amalan kita naik turun, tukar buku tiap-tiap hari, sehari 2 kali. Sehingga Allah bertanya kepada malaikat tersebut, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau tinggalkan hamba aku saat engkau datang bertemu dengan aku membawa amalan mereka? Jawab malaikat tersebut, taraknahum fahum yusallun wa atainahum fahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang bersolat dan kami bertemu mereka dalam keadaan mereka bersolat. Iaitu muhaddisin berkata, solat asar dan juga solat subuh, 2 waktu, pertukaran shift. Sebab tu siapa jaga 2 solat ini, iaitu solat yang dilakukan dalam orang kata pesyak pada awal waktunya, ataupun solat yang dilakukan di masjid, kita berbahagialah kita pada waktu itu kerana kita disaksikan oleh para malaikat yang bertukar shift pada waktu tersebut. Begitu juga hadis yang kedua, hadis bila mana dilihat Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Bila ditanya kepada Nabi SAW, kata Nabi, aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hari apa? Hari Isnin dan hari Khamis. Siapa-siapa yang nak pohon sangat-sangat pada malam nisfu Sya'ban ni, patut-patut hari Isnin dan hari Khamis pun dia buat macam tu juga. Dan hadis yang ketiga juga hadis yang berkaitan tentang kelebihan nisfu Sya'ban, kelebihan bulan Sya'ban, tetapi tidak disebut pada nisfunya ke, pada awalnya ke, ataupun pada akhirnya, cuma disebut pada bulan Sya'ban. Ala kulli hal, hadis yang pertama itu dah terang, iaitu sehari 2 kali, itu pun dah memadai bagi kita untuk kita faham tiap-tiap hari. Sebab tu yang bab ni bukan nak tentukan bila, yang penting apa yang kita buat. Hang buat apa hari-hari, itu soalan dia. Kenapa hang nak tunggu sampai ujung tahun sekali baru hang nak pergi buat?
Sebagaimana kisah seorang sahabat datang jumpa Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, bila hari kiamat? Nabi tak jawab kat dia bila hari kiamat. Nabi tanya dia balik, "Wa ma a'datta laha?" Apa persediaan yang kau buat untuk kiamat? Sebagaimana hari ni, hari-hari yang lain apa hang buat? Apa hang buat pada hari yang lain? Kenapa perlu tunggukan pada hari yang tertentu saja untuk beramal? Dan kita jangan dilarang kalau orang nak buat. Kan nanti dia kata kita melarang orang untuk melakukan ibadat sebagaimana apa yang berlaku hari ini supaya tak timbul isu. Tetapi bagi orang yang celek mata dan celek hati, kita ceritakan pada mereka begini apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita faham. Dan siapa yang kalau dia baca hadis berkaitan tentang Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam, yang tu pun dah cukup memadai untuk dia takkan tunggu lagi setahun sekali, sebulan sekali, bahkan tiap-tiap malam dia berpeluang untuk bertemu Allah. Bahkan hadis, Allah malu bila seorang hamba mengangkat tangan dan Allah biarkan tanpa memberikan pada apa yang dia minta. Bila? Tiap-tiap masa. Tapi sebab kita tak baca yang tu, kita duk baca seronok. Sebab ramai orang berkumpul ramai-ramai, akhirnya kita lupa pada banyak lagi rahsia malamnya, rahsia dalam bab doa yang kita tak selongkat. Sebab apa? Sebab kita hanya suka mengambil daripada orang-orang yang tertentu. Hari ni saya tengok dalam Facebook saya banyak saya friend dengan saya pun tak tahu siapa dia. Wallahualam, tengok hari ni upacara yang pelbagai di Indonesia ada, di Malaysia ada. Hari upacara pergi melawatan ke kubur selepas daripada asar. Tengok, siapa tengok kan? Pergi ke kubur selepas asar. Kemudian berdialog, bukan berdialog lah, bercakap dengan tuan empunya kubur. Menceritakan, minta pohon kepada Allah. Kemudian diceritakan pula satu benda yang kita dengar, saya dengar. Last kali tu saya tutup. Bila dia kata Nabi buat pada hari nisfu Sya'ban, Nabi datang ke kubur lepas asar dan Nabi berdoa, balik sambung lagi dekat rumah pula. Saya kata engkau dah buat dua benda yang mengarut. Yang pertama engkau pergi lepas asar, kau tentukan. Yang kedua engkau kata Nabi buat waktu tersebut. Ini dua benda. Yang ni yang kita tengok banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu kita yang faham, maka kita tidak berhajatkan pada waktu-waktu yang tertentu, kita tetap istiqamah pada apa yang kita buat, walaupun dengan jumlah yang sedikit, tapi kita berterusan, dan itulah yang paling terbaik. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-15 pada malam ini, iaitu ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun. Kita baca sama-sama sebelum kita mulakan tafsiran apa yang disebut oleh Ibnu Katsir. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'aqadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Baik, antum sampai kita berhenti kat ayat 26. Nanti kita sambung. Baik, ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sudah hal ataka hadisu Musa. Wahai Muhammad, sampaikah kepadamu cerita tentang kisah Musa? Tak kala Tuhan panggil dia di lembah suci, iaitu yang disebut sebagai lembah tua. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya dan cerita. Ini konsep cara bagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, iaitu dengan cara ditanya kemudian dijawab pada sekaligus. Allah tanya kepada Nabi, hal ataka hadisu Musa? Wahai Muhammad, sampai ke tidak? Adakah telah sampai kepada engkau cerita tentang Musa alaihi salam? Iznada rabbahu bil wadil muqaddas tuwa, iaitu ketika dia memanggil Tuhannya di satu lembah yang disebut sebagai lembah tua. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah utuskan iaitu Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun, dan Allah kukuhkannya dengan mukjizat daripada seorang budak kecil.
siapa yang baca kisah Nabi Musa alaihi salam, pada waktu tersebut dia dengan Nabi Musa dengan Nabi Harun, siapa tu? Nabi Harun abang, mak yang sama, dua beradik. Harun adalah abang kepada Musa. Idris yang tu bukan, tu ketua menteri Melaka. Okey. Okey, baik. So Musa adik. Ketika mana zaman Harun alaihi salam, Nabi Allah Harun alaihi salam, pada waktu tersebut Firaun yang sama, tetapi Firaun tu belum lagi dia kuat kuasakan satu enactment. Enactment apa? Siapa-siapa anak yang lahir daripada lelaki ditangkap dan dibunuh. Ceritanya dia buat selang-seli. Sebahagian riwayat, kalau siapa buka Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir, dia menceritakan pada waktu tersebut dah pun ada undang-undang untuk membunuh anak lelaki atas mimpi yang berlaku kepada Firaun. Firaun mimpi ada orang datang ambil mahkota dia. Kemudian mimpi yang kedua, ada orang yang datang, seseorang yang datang kemudian jatuhkan kerajaan yang dia pegang pada waktu tersebut. Sehingganya bila ditanya kepada ahli sihir dan ditanya kepada ahli nujum dia kata akan datang seorang lelaki yang akan berlawan dengan dia dan akan menang ke atas dia. Bila disebut lelaki, apa kata dia? Maka aku tak izinkan mana-mana perempuan melahirkan anak lelaki, dan tolong pergi cari siapa-siapa yang akan melahirkan. Bila dia lahir saja dapat tahu dia anak lelaki, maka hendaklah dibunuh pada waktu tersebut. Sehinggalah pada waktu itu ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan apa yang Allah nak, lahir dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah ilhamkan kepada mak dia untuk meletakkan bayi, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam, di dalam satu bekas dan dihanyutkan sehingga sampai kepada pembantu-pembantu istana. Mereka jumpa, diberitahu pula kepada isteri Firaun. Kebetulan ditakdirkan Allah isterinya seorang perempuan yang tak mampu nak melahirkan anak. Kemudian tertarik kepada bayi tersebut sehingga dibela di dalam istana sampai besar. Secara tak langsung Allah nak bagi jadi asbab tu bukannya susah pun. Senang saja sehingga dibela. Dan dalam kisah Musa alaihi salam juga kita akan dapat secara umumnya kisah bagaimana bila seorang lelaki yang jahat tidak semestinya perempuannya juga adalah jahat. Buktinya dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, Firaun itu seorang yang tagut, pelampau, bahkan kafir, tetapi isterinya Allah berikan kepada dia satu istana di syurga. Bahkan dia minta yang dirakamkan doa dia kepada Allah di dalam Al-Quran, Rabbi bnili baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, berikanlah kepada aku sebuah istana di dalam syurga, wa najjini min Fir'aun, dan lepaskan aku daripada amal perbuatan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan bila mana seorang suami ataupun seorang lelaki dapat lelaki yang baik, tak semestinya juga isterinya jadi baik juga. Kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, isterinya wa mra'ata Nuh wa mra'ata Lut wa mra'ata Nuh. Isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh, kedua-dua adalah derhaka pada suami mereka dan juga mereka kufur kepada Allah. Isteri Nuh pergi cerita kat orang kampung, jangan ikut Nuh ni dah gila bina kapal kat atas laut, dia pergi hasut orang kampung. Nabi Allah Lut pergi panggil orang kampung untuk datang kat rumah aku, ada dua pemuda handsome. Dia bersubahat. Okey. Last sekali isteri Nabi Lut ni tu. So dua-dua orang termasuk di antara isteri Nabi yang kafir dan isteri Firaun, Allah jadikan iaitu seorang perempuan yang beriman dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, akhirnya sehingga dibela sampailah dia besar. Kemudiannya sampailah dia diangkat menjadi rasul pada waktu tersebut. Satu ujian yang berat. Bukan senang bila kita dibela oleh seseorang, diberikan segala kemudahan dan nikmat, dijaga. Tiba-tiba kita diperintahkan untuk lawan dengan dia. Sebab tu kalau teknik nak berdakwah ni, antaranya kita boleh lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika mana saat dia bertemu dengan Firaun pada waktu tersebut, bagaimana cara dia berdebat ataupun bercakap dengan Firaun untuk nak lawan. Dia tak lawan guna kekerasan. Sebab tu dalam bab ni, kalau dalam bab orang hari ni, sebahagian daripada kumpulan-kumpulan baik di Malaysia bahkan di mana-mana tempat, bila mana mereka melihat kemungkaran yang ada dan mereka nak melawan kemungkaran dengan satu benda yang kadang-kala jatuh dalam kemungkaran. Kadang-kala mereka nak lawan satu benda yang keras dengan kekerasan. Sedangkan Al-Quran sebaik-baik panduan dan sebaik-baik contoh. Contohnya Nabi Musa bagaimana dia berlawan dengan Firaun, dia tidak menggunakan kekerasan.
Kita akan tengok sebentar lagi bagaimana Nabi Musa alaihi salam dia memulakan dengan jidal, iaitu dengan dialog. Dan dialognya dialog yang teramat lembut, sehingga digambarkan di dalam ayat yang lain bagaimana Allah berkata kepada Nabi Musa, "Izhab ila Fir'aun faqul lahu qawlan layyinan." Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun dan katakan kepada Musa dengan kata-kata yang lembut. Kenapa kata-kata yang lembut? Sebab dia bela engkau dah pergi cari pasal dengan dia, kau nak mampus. Dia dah bela engkau, bagi makan engkau, tiba-tiba engkau nak pergi serang dia, ambush dia, kemudian pergi maki hamun dia. Ceritanya memang takkan selamat lah. Dan dakwah takkan tercapai pada waktu tersebut. Sebab tu Allah kata pergi cakap elok-elok. Dia bapa angkat engkau. Engkau jangan main-main. Ada jasa dia pada engkau. Maka setiap orang yang ada jasa pada kita, kita tak boleh cakap ikut suka. Hormati dia pada waktu yang sama. Dakwah diteruskan pada waktu tu. So kita tengok apa cerita dia. Kata Ibnu Katsir, bila mana dia diutuskan kepada Fir'aun dan Allah kukuhkan dia bawa datang dengan mukjizat. Tetapi Fir'aun dengan adanya semua bukti itu tetap pada kekafiran dan tindakan sewenang-wenangnya, sehingga Allah azabnya dengan azab daripada Tuhan yang maha perkasa lagi maha kuasa, akibat apa yang dialami oleh orang yang menentangmu dan mendustakan apa yang engkau sampaikan. Dan kerana itu maka di akhirat kisah ini disebut oleh firman Allah pada terakhir ayat yang kita baca ini, inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Kisah Firaun ini terdapat banyak pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah, iaitu jangan lawan benda yang didatangkan kepada manusia oleh Allah. Jangan lawan. Jangan lawan sedikit pun dan jangan bantah. Hari ini banyak orang berbantah-bantahan pada bab agama. Saya tengok 2 hari yang lepas, kita tengok Masya Allah, kita di Malaysia ni dah sampai ke satu tahap yang amat bahaya dan amat kronik. Bila agama itu dibincangkan secara terbuka oleh sesiapa saja. Satu geng, dia panggil geng Maqasid. Apa tahu? Kalau siapa baca lah. Geng Maqasid, dia orang pakat lepak ramai-ramai kat kedai makan, kemudian pakat tafsir Quran. Okey, engkau baca apa kau faham? Masing-masing pakat tafsir sendiri dan ulas Al-Quran dengan apa yang mereka faham. Konon-kononnya nak capai kepada maksud agama tu. Akhirnya yang berlakunya masing-masing mentafsirkan ikut hawa nafsu mereka, menjadikan orang akan kata Islam itu ikut suka aku, bukan ikut suka agama, tapi buat pada apa yang kita faham. Yang ni yang bahaya. Sebab tu perlu sangat-sangat bagi kita. Sehingga digambarkan di sini, tengoklah pada kisah Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang yang takut tentang azab yang Allah boleh timpakan. Walau sekuat mana pun kamu, tetap balasan daripada Allah tu boleh berlaku. Baik, Allah kata, hal ataka hadisu Musa. Sampai ke tidak kepada kamu, wahai Muhammad, cerita pasal Musa? Yang ni, apakah engkau sudah dengar kisahnya? Iznadahu rabbuhu. Ketika mana Tuhan panggil dia. Maksud Allah panggil dia, Allah lantik dia. Sebagaimana Allah lantik Nabi SAW di Gua Hira, begitulah juga dengan Nabi Musa, Allah panggil untuk perlantikan. Baik, iaitu Allah berbicara dengannya dengan melalui seruan Bilwadil Muqaddas, di lembah suci. Tuhan tiba-tiba diuji oleh Allah untuk pergi dakwah. Pada waktu tersebut Allah didik dan ajar dia. Dakwah yang paling terbaik, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka, bercakaplah dengan mereka dengan cara yang paling terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia kepada Allah dengan hikmah. Hikmah ni maknanya bijaksana. Makna bijaksana ni bukan lembut sahaja. Maknanya bersesuaian dengan siapa yang kita dakwahkan pada waktu tersebut. Kanak-kanak cara kanak-kanak, orang dewasa cara orang dewasa. Anak saya perempuan, waktu tu umur 4 tahun, baru nak belajar-belajar pakai tudung. Last sekali dia tanya, kenapa kena pakai tudung? Ni dakwah cara budak-budak. Dia tanya saya kata kena pakai tudung lah perempuan supaya dibezakan lelaki dengan perempuan. Oh, okey. So maknanya kalau pakai tudung perempuan, tak pakai tudung tu lelaki. Saya kata salah juga. Saya kata ada orang yang tak pakai tudung. Yang tak pakai tudung tu dia tak dengar cakap. Dia tanya lagi, baik, kalau tak dengar cakap apa balasan? Apa yang dia akan kena? Saya kata sebab Allah yang jadikan kita yang suruh. Kalau tak pakai tudung, Allah marah. Dan bila Allah marah, Allah akan masukkan dalam neraka. Oh, maknanya dia kata kalau tak pakai tudung tu, Allah akan masukkan dalam neraka. Neraka tu apa? Kita cakap neraka tu api. Baik.
Ditakdir kat Allah hari raya, jiran sebelah rumah saya tak pakai tudung. Datang raya kat rumah kita. Saya duk rasa dah ni lah hati ni kejap kena basuh dengan anak aku ni. Memang sungguh. Time makcik sebelah rumah tu duk makan, dia duk tengok atas bawah, atas bawah, atas bawah ni. Bila makcik ni dah keluar, dia ikut kat belakang. Dia kata, "Acik, orang perempuan kena pakai tudung." Acik tu pun layan lah. "Oh ya ke? Kalau acik tak pakai, nanti makcik masuk dalam neraka. Neraka tu ada api. Makcik mau ke kena bakar dengan api?" Merah padam muka acik tu. Saya pun dia buat tak dengar je. Sebab tu kadang-kadang budak-budak, kanak-kanak perlu. Contohnya kalau anak kita tanya, "Boleh tak cerita Allah tu apa?" Kita kata Allah tu adalah sifat 20. Okey. Jenuh pening kepala. Kita nak cerita kat dia 20 sifat dekat anak kita yang berusia 4 tahun. Sebab tu susah. Sebab tu hadis jariah tu Nabi bagi yang simple. Tanya kat mana Allah, Allah kat atas langit, selesai masalah. Tak payah panjang-panjang cerita. Saya ingat saya ajar kat anak perempuan saya, tapi susah juga kadang-kadang. Dia tanya Allah kat mana? Saya tanya dia balik, "Cikgu ajar kat mana?" Dia kata, "Cikgu ajar kat atas." Tapi masalah dia tanya balik soalan kat saya tu yang saya terkedu. Dia tanya, "Kenapa Allah kat atas? Allah malu ke?" Sudah. Kita pun tak tahu nak jawab apa yang tu. Sebab tu kadang-kadang perlu kemahiran berinteraksi dengan kanak-kanak. Dengan orang dewasa, cara orang dewasa. Dengan kanak-kanak, cara kanak-kanak. Bahkan dengan orang yang berkuasa, dengan cara orang berkuasa. Ditanya kepada Abdullah ibnu Umar, orang yang cerdik, orang yang Allah berikan pada dia kepahaman. Bagaimana cara untuk nak berpakaian? Cara nak berpakaian. Tanya dia bab pakaian. Tapi jawapan dia tu jawapan yang kita boleh gunakan pada semua bab. Kata Abdullah ibnu Umar, dia kata, "Pakailah pakaian bila engkau pakai pakaian tersebut, orang tak akan kata engkau bodoh." Maksudnya jangan pakai pakaian yang boleh menjatuhkan maruah kita. Dan bila mana engkau duduk dengan orang cerdik, orang tak akan kata engkau ni orang yang tak cerdik. Bila kita duduk. Sama juga dalam berdakwah, bila kita berdakwah terutama dengan orang yang cerdik, jangan nampak kebodohan, tunjukkan kebodohan kita. Ataupun pada waktu yang sama, jangan menyebabkan dia tak pandang pun kita. Sebab cara kita berdakwah pada waktu tersebut dengan cara yang salah. Sebab tu dia ada metodologi dia yang tertentu. Ada seorang ulama daripada Saudi, nama dia Syekh Abdul Rahman apa, saya lupa dah. Saya beli 2 jilid kitab dia, Fiqh ad-da'watu ilallah, fiqh berdakwah kepada Allah, 2 jilid yang besar. Dia tulis bab dakwah saya, Abdul Rahman, saya tak ingatlah Abdul Rahman apa. Dia tulis 2 jilid kitab. Nak ceritakan berdakwah tu satu benda yang ada seni dia yang tertentu. Satu kitab saya baca, saya tak ingat siapa pengarang. Kisah dia buat tamsil, misalan saja. Dia kata satu college ini mengajar orang untuk berdakwah. 6 bulan teori, 6 bulan praktikal. Siapa yang habis teori, dia kena sambung praktikal selama 6 bulan lagi. Dalam ramai-ramai anak murid ni, ada seorang anak murid ni, kebetulan berlaku, ada orang tanya juga di taklim, ini salah seorang daripada kita yang ramai-ramai ni. Ialah mungkin semangat. Dalam Facebook, kadang-kadang dia nak jadi juara. Macam-macam dia berdebat dengan orang tu, berdebat dengan orang ni, akhirnya tak boleh jawab, dia panggil orang lain pula tolong cover dia. Akhirnya menimbulkan fitnah pula kepada kita. Ni cerita macam ni. Teori 6 bulan, praktikal 6 bulan. Dia dah habis teori 6 bulan. Dia bagi tahu kat tok guru dia. Apa kata dia? Dia kata, "Tok guru, saya rasa saya tak perlu kod praktikal. Saya nak terus keluar pergi berdakwah." Tok guru dia kata, "Jangan." Dia kata, "Tak apa, saya akan buktikan saya boleh buat." Saya akan buktikan saya boleh buat. Tak apa. Dia pun keluar pergi berdakwah, pergi kat satu tempat yang geng ni geng sesat. Satu masjid, tok guru yang sesat sedang duk mengajar. Dia masuk saja dalam tu, dia kata, "Tuan-tuan, tok guru tuan-tuan ni adalah seorang yang sesat, bahkan menyesatkan." Kawan tu ada ramai pengikut, kita masuk ke tempat orang, tuduh orang sesat. Apa dia buat? Dia kata, apa lagi? Ramai-ramai pergi belasah dia. Pergi belasah lebam-lebam balik jumpa tok guru dia. Tok guru dia kata, "Aku dah kata praktikal 6 bulan lagi. Engkau teori baru, praktikal belum. So dia kata, engkau dah gatal dah pergi dakwah. Kau tengok pula aku pergi dakwah macam mana." Dia pun pergi. Tok guru dia pula pergi. Tok guru dia pergi duduk dalam majlis diam. Kemudian dia baru dia angkat tangan minta izin. "Tuan Syekh, boleh saya bercakap?" "Boleh." "Mengikut apa yang saya faham, orang sealim dengan Tuan Syekh ni, maknanya setiap tubuh badannya ni ada berkat. Tuan-tuan sekalian, orang macam ni, setiap bulu yang ada kat badan dia tu, kita boleh dapat keberkatan daripada situ. Apa kata tuan, kita pergi ambil bulu-bulu yang ada kat badan dia." Ramai-ramai pekat pergi cabut. Seorang cabut kaki, seorang cabut kat janggut. Kemudian dia kata, "Sekali lagi engkau buat benda sesat kat orang, aku buat lebih teruk lagi benda ni." Dia bisik kat Tok Syekh tadi.
Last kali dia balik, dia beritahu, begitulah caranya. Maksudnya dalam praktikal tak sama kadang-kala dengan teori. Apa yang kita dapat kadang-kala berbeza saat ketika kita berhadapan dengan manusia, tapi Al-Quran adalah sebaik-baik panduan bagi kita untuk saat ketika kita berdakwah. Sama juga saat berdakwah dengan bapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapa suruh jual patung berhala, bapa pengukir patung. Begitu juga dengan adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dengan pemerintah juga Nabi Yusuf alaihissalam, dengan perempuan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Banyak contoh dalam Al-Quran kalau kita baca, pelbagai yang kita boleh jadikan sebagai contoh. Salah satunya dalam bab kita orang yang tidak mempunyai kuasa nak lawan dengan orang yang ada kuasa. So jangan duk rasa kita pun berkuasa juga. So sedar dirilah. Maksudnya kena pandai dalam bab ni, teknik berdakwah. So apa kata dia? Dia pergi bercakap dengan baik. Faqul hal laka ila an tazakka. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Yang pertama, berikan tawaran. Jangan terus sergah orang. Tawar terlebih dahulu. Tawar macam mana? Nak tak aku ceritakan pada engkau, iaitu benda yang menyelamatkan engkau. Nak tak aku ceritakan kepada engkau satu benda yang menyelamatkan engkau dan membersihkan engkau daripada dosa-dosa yang telah engkau buat. Tawaran. Sebab tu orang kadang-kadang orang tertarik kepada tawaran. Siapa baca kisah Abu Urwah Rabi'ah bin, lupa dah nama, seorang lelaki, orang yang tua di kalangan musyrikin Mekah yang pandai dan cekap dalam deal dengan manusia. Bila mana orang musyrikin Mekah waktu tu dah mati hujah, dah tak tahu dah nak lawan dengan Muhammad ni. Kita cakap pada dia, dia bawa datang ayat Quran, kita terkedu, bahasa dia tinggi, kita tak boleh nak lawan. Last sekali dia orang pilih seorang yang paling cerdik, orang yang tua dan cerdik untuk pergi deal dengan Nabi. Datang jumpa Nabi. Wahai Muhammad, engkau dengan aku bukan siapa-siapa, kita adik-beradik. Kau perasan ke tidak, sebelum ini kita rukun damai, hidup di Mekah. Sejak engkau berdakwah, kita dah mula berpecah. Aku datang nak bagi tawaran pada engkau, tawaran yang baik. Mungkin kau teringin pada tawaran ini. Nabi tak marah. Nabi kata, silakanlah, cakaplah apa tawaran kau. Dia kata, kalaulah dakwah yang kau seru itu perlukan kepada kuasa, nak tak kami lantik engkau jadi orang yang paling berkuasa? Syarat tinggalkan dakwah engkau. Kalau agama yang kau seru ini nakkan kepada kekayaan, nak tak kami kayakan engkau, bahkan kami sanggup keluarkan kekayaan kami, berikan pada engkau sehingga engkau dijadikan orang paling kaya di Mekah. Dan yang ketiga, kalaulah engkau suka pada mana-mana perempuan, kau sebut saja isteri kami pun kami akan ceraikan dan kami berikan pada engkau dengan syarat tinggalkan dakwah engkau. Baik, tetapi kalau tiga yang pertama ini engkau tak nak terima, kami nak bagi tawaran yang keempat. Tawaran keempat engkau wajib terima. Iaitu kalau engkau tak terima tiga yang terawal, menunjukkan engkau adalah orang yang tidak waras, kau orang gila, kami nak keluarkan duit kami, nak bawa engkau pergi berubat sebab engkau dah gila. Apa kata Nabi SAW? Baik, dah habis tawaran, dah habis. Apa kata engkau dengar pula tawaran aku? Tak apa. Dia kata silakanlah. Kalau kau ada tawaran yang lebih baik daripada tawaran yang aku bagi. Sama juga Nabi baca Quran. Nabi baca surah Fussilat. Bermula daripada Hamim kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan. Sampai pada ayat yang ke-13. Wa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adim wa samud. Mula-mula diceritakan benda yang perlahan, yang lembut. Ayat ke-13 mula kasar, mula keras sikit. Kata Nabi SAW, iaitu dalam ayat tersebut, kalau mereka berpaling, wahai Muhammad, berikan kepada mereka amaran, Allah akan turunkan bala sebagaimana diturunkan bala kepada kaum Ad dan kaum Samud, iaitu pekikan daripada langit. Dia dengar saja yang tu, dia jadi takut, dia angkat tangan letak kat mulut Nabi dan berkata, hasbuk ya Muhammad, cukup wahai Muhammad, aku tak sanggup nak dengar. Balik dia. Tak sanggup dengar. Sebab tu kadang kita katakan tu adalah pendekatan. Pendekatan yang boleh berubah dalam keadaan demi keadaan. Tetapi bila bertemu dengan orang yang ada kuasa, maka waktu tersebut kena gunakan cara diplomasi. Nanti kita akan sambung selepas surah Nazi'at ni, surah Abasa. Surah Abasa, perasan tidak Nabi pernah ditegur oleh Allah. Punca sebab apa? Melayani golongan pembesar-pembesar pada waktu tersebut. Nabi duduk dengan mereka sehingga diabaikan orang lain. Nak ceritakan bagaimana dia fokus pada orang-orang yang ada jawatan. Nanti kita ceritakan nanti dalam bab tu. Baik.
So Allah kata, maknanya katakanlah kepadanya, maukah engkau ku ajak untuk menempuh jalan yang akan membawamu untuk dapat menyucikan diri, yakni berserah diri dan taat kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu. Ini cakap-cakap yang paling lembut sekali. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim pada bapa dia, dia kata, wahai ayahku, nak tak aku tunjukkan pada engkau jalan yang Allah akan ampunkan segala dosa-dosa engkau. Benda yang kau buat ni adalah benda yang tak elok, benda dosa. Cakap yang lembut. Itu cara yang paling terbaik. Kemudian dia kata lagi, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan juga supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan di sana ada dua teknik untuk berhadapan dengan pendosa dan orang yang melampau. Yang pertama, berikan tawaran kebaikan. Dan yang kedua, tawaran untuk nak lembutkan hati dia dengan benda yang menakutkan dia. Perlu ditakutkan mereka dengan sesuatu benda. Saya dapat jiran bukan setakat yang tak pakai tudung. Ada juga jiran hak jenis tak sembahyang Jumaat. Kita dah ngaji agama, takkan kita nak biar jiran kita tak sembahyang. Hari pertama duduk, minggu pertama duduk tengok dia, kita keluar pergi sembahyang, dia macam tu, balik pun duduk macam tu juga. Dia kata, sangka baiklah, barangkali dia balik cepat daripada aku. Okey, baik. Minggu kedua saya cuba balik cepat, sama juga. Saya kata ni mungkin tak apa, kita tanyalah kepastian. Minggu ketiga saya kata dia, bang, jom pergi Jumaat sekali. Dia kata tak apa, kau pergi dulu, aku ikut belakang. Saya pun dah dia kata macam tu, okey. Balik tengok sama juga keadaan dia. Saya kata minggu keempat tukar cara pula. Saya pergi dekat dia, saya kata, bang, hari ni ingat nak tumpang kereta abang lah nak pergi masjid. Dia kata aku lepas ni nak pergi ambil akak engkau lah. Dia kata engkau pergi sendirilah, dia kata. Maknanya dia ni memang kerah ni. Tak boleh buat apa lagi dah. Sampai ke tahap kita pergi kat serban kat tepi rumah dia, kat cermin tingkap rumah kita supaya dia nampak. Time saya sliding door tu, depan sliding door dia. Dia tengok TV kita waktu tu, hamparkan sejadah kat depan tu. Iqamah kuat-kuat sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya dia perasan, supaya dia tengok kita tengah solat. Orang tanya boleh ke riak? Dalam bab ni dibolehkan untuk tujuan macam kita didik anak kita, nak ajak dia solat, ditunjukkan pada mereka ibadat kita waktu tersebut. Saya tengok dah 5 kali dah ni, nampak tak makan saman. Apa saya buat? Saya tuliskan karang beberapa dalil-dalil orang hukum orang yang meninggalkan solat. Kalau dah sampai ke tahap dia kata solat tu tak wajib ke atas dia, pandangan agama, bahkan boleh dibunuh lah sekali, ditanam kat mana? Tanam kat Sungai Putat kalau mati. Okay, tak ada lah tulis Sungai Putat, maksudnya nak gambarkan kalau dah sampai kau tak mau buat ibadat, maknanya kau ni pelik lah. Saya foto state banyak-banyak, saya masukkan pada rumah dia 7 hari berturut-turut kat bawah pintu rumah dia. Minggu lepas tu terus pergi sembahyang Jumaat. Dia takut barangkali kita cerita benda yang menakutkan bagi dia. Last kali dia takut, dah 7 hari dapat surat berantai. Cerita pasal orang yang meninggalkan solat. Adik saya sama juga. Cuma sekarang ni kita tahu benda tu benda yang palsu. Adik saya tingkatan 3 tak solat, tingkatan 4 tak solat, liat yang teramat. Sedangkan bapak kita ustaz ni, dah tak tahu dah nak buat macam mana. Last kali mak saya kata, kau pergi kat kedai, hari tu aku tengok terperasan ada satu poster dia tulis 15 azab bagi orang yang tak solat. Tapi dalam tu cerita palsu, itu hadis palsu itu. Tapi cerita waktu tu kita tak tahu. Pergi beli, mak saya tampal kat cermin dalam bilik dia. Alhamdulillah mujarab, maknanya ada benda yang menakutkan. Sebab tu kadang-kadang kena cari benda-benda yang mendatangkan rasa takut di hati manusia. Kerana takut itu yang paling utama. Sehingga bila ditanya kepada ulama, apakah ilmu yang paling terbaik? Maka ilmu yang paling terbaik adalah ilmu yang mendatangkan perasaan takut. Kerana takut itu dia akan pandu manusia kepada taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perlu takut, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, fazakir bil Quran liman yaqafu wa'id. Berikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran kepada orang yang takutkan kepada ancaman Allah. Menunjukkan takut itu perlu disertakan saat ketika mana kita mengajak manusia kepada agama. Selain memberikan tawaran, dia panggil at-targhib wa tarhib. Targhib, cerita yang menyeronokkan. At-tarhib adalah cerita-cerita yang mendatangkan ketakutan dan kegerunan kepada mereka. Baik, insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Baru 2 ayat, 3 ayat. Cerita dia 30 tahun dah baru kita habis ni. Baik. Ada soalan kot kalau nak tanyalah. Satu 2 soalan. Tak ada tak? Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
hari Ahad, siapa yang ada orang atau